Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang pertama sekali, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baru mendengar daurah korban dan akikah 142 Hijrah 2021 daripada yang berbahagia Ustaz Hafizin. Saya rasa Islam satu-satunya agama di mana kita dituntut untuk mencari ilmu dan beramal dengan ilmu. Jadi satu perkongsian yang mantap saya rasa, dan saya pula akan teruskan dengan berkongsi beberapa maklumat mengenai program ibadah korban dan akikah untuk tahun ini, khususnya dua buah negara yang mana saya menguruskan korban di negara-negara tersebut. Yang pertamanya sudah tentulah negara kita yang tercinta, Malaysia. Sebab ramai di kalangan mereka yang prihatin bertanya, mengapa kita selalu buat program kemanusiaan, bantuan di luar negara? Apakah di Malaysia tidak ada orang miskin? Sebenarnya kalau tuan-tuan, puan-puan yang menyaksikan FB Live pada hari ini, kalau tuan-tuan, puan-puan merujuk kepada page FB Ceria Malaysia, Al-Iktisam Ceria Malaysia, tuan-tuan, puan-puan akan mendapati bahawa Al-Iktisam juga banyak membantu rakyat Malaysia, dan banyak program aktiviti yang kita laksanakan untuk Malaysia sebenarnya. Cuma perkara itu diviralkan atau tidak sajalah. Jadi kalau tuan-tuan perempuan rujuk page Ceria Malaysia, kami juga menganjurkan ibadah korban dan akikah di Malaysia. Untuk Malaysia, kita memilih lokasi-lokasi yang mana kita telah kenal pasti melalui rakan-rakan tempatan kita, yang mana lokasi tersebut terdapat ramai bukan sahaja orang miskin, tetapi di lokasi itu kebanyakan penduduk di situ jarang-jarang dapat merasa makan daging. Pendek cerita, setahun sekali sahaja mereka dapat makan daging, apatah lagi daging segar. Dan contohnya tahun 2019 kita buat program ibadah korban di sebuah kampung di Kedah, dan masa kami mengagihkan daging, kami telah singgah di sebuah masjid di tempat tersebut. Masjid itu besar, tapi kami dimaklumkan oleh imam masjid pada tahun tersebut tidak ada seekor pun lembu dikorbankan. Jadi inilah kawasan-kawasan yang mana kita sasarkan untuk melakukan ibadah korban di Malaysia. Jadi tahun ini jika ada rezeki, kita akan melaksanakan ibadah korban untuk Malaysia di dua lokasi, insya-Allah. Kalau sasaran kami untuk mendapatkan 10 ekor lembu tercapai, insya-Allah kita akan laksanakan di dua lokasi di luar negeri, iaitu di Kedah dan satu lagi di Sabah. Sebahagian lembu untuk ibadah korban Malaysia atau akikah kita tawarkan RM750 sahaja sebahagian, insya-Allah. Inilah harga yang terbaik yang kita boleh dapat, disebabkan negara kita sekarang dilanda pandemik COVID-19 ni. Tahun ini ibadah korban kita mungkin sama seperti tahun lalu, di mana antara negeri-negeri yang kes masih lagi tinggi, mungkin SOP dia agak ketat, menyebabkan tuan-tuan perempuan mungkin masjid-masjid di berdekatan tidak melaksanakan ibadah korban. Contohnya kalau tahun lepas di Selangor, kebanyakan masjid surau tidak melaksanakan ibadah korban kerana SOP dia sangat ketat sebab kes tinggi. Jadi tahun ini kita belum pasti lagi, dan Al-Iktisam menyediakan alternatif lah untuk tuan-tuan
untuk menyertai ibadah korban di Malaysia untuk rakyat Malaysia, dan sumbangan daging ini akan disampaikan di 2 lokasi seperti yang saya sebut tadi. Sebuah lagi negara yang mana saya menguruskan projek-projek kemanusiaan di situ adalah di India. Di India buat masa ini ada 3 lokasi yang mana Al-Ittisam aktif membantu, iaitu di Tamil Nadu, yang kedua di New Delhi, dan yang ketiga dan yang terkini adalah di Kashmir. Untuk ibadah korban, kita akan melaksanakan di dua buah negeri ini, iaitu di Tamil Nadu dan di Kashmir. Tamil Nadu kita akan korbankan kambing biri-biri. Cuma kambing biri-biri di Tamil Nadu dan Kashmir berbeza hargalah. Dua-dua pun kambing biri-biri, berbeza sedikit. Di Tamil Nadu seekor biri-biri harganya adalah RM820. Harga sedikit tinggi kerana COVID-19 sekarang ni bergerak ke arah selatan dan kes-kes meningkat di bahagian selatan India. Selepas beberapa bulan yang lalu, bahagian utara telah mengalami apa yang disebut sebagai COVID tsunami, satu gelombang yang menyebabkan kes naik sehingga lebih 400,000 kes sehari. Dan sekarang ni bahagian selatan telah naik kes tu, dan yang terkini kes sedang menurunlah seluruh India, tetapi harga-harga barang semua naik. Oleh kerana itu, seekor biri-biri di Tamil Nadu kita dapat RM820, dan satu lagi adalah Kashmir. Sukacita saya berkongsi sedikit mengenai latar belakang Kashmir. Rakyat Malaysia khususnya, saya yakin ramai kita tahu pergolakan yang berlaku di Kashmir. Baru-baru ni ada orang bertanya bahawa mengapa kita nak membantu di Kashmir sedangkan tidak ada lagi pergolakan. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, apabila sesuatu pergolakan itu tidak mendapat liputan, kita menganggap tidak ada pergolakan. Tapi sebenarnya Kashmir, isu Kashmir ini lebih kurang sama dengan Palestin. Paling tidak pun dia menuju ke arah itu. Kashmir pada asalnya adalah sebuah negeri yang besar. Tapi kini Kashmir ini terbahagi dikuasai oleh beberapa negara. Satu, Kashmir di bawah penguasaan Pakistan yang disebut Gilgit-Baltistan, sebuah wilayah yang mana hari ini telah menjadi sebahagian negeri Pakistan. Apabila Perdana Menteri Imran Khan menjadi Perdana Menteri Pakistan, dia telah bersetuju menerima Gilgit-Baltistan sebagai sebuah wilayah dan mereka ada ketua menteri sendiri. Dan satu lagi di bawah penguasaan Pakistan disebut Azad Kashmir, ataupun lebih tepatnya Azad Jammu Kashmir, AJK. Kenapa disebut Azad Jammu Kashmir? Azad maksudnya bebas, iaitu Jammu Kashmir yang bebas daripada pemerintahan India lah maksudnya. Dan satu lagi adalah Jammu Kashmir yang berada di bawah pemerintahan ataupun penguasaan negara India. Ada lagi wilayah yang dahulunya dianggap sebahagian daripada Kashmir, iaitu Ladakh yang di bawah India juga, dan Aksai Chin yang mana dikuasai oleh negara China, dan satu lagi dipanggil Karakoram Valley ataupun Karakoram Tract, sebuah wilayah lebih kurang 5,000 kilometer persegi yang telah diserahkan oleh Pakistan kepada China. Jadi sebenarnya Kashmir sebuah negeri yang besar, lebih kurang 4 kurun diperintah oleh orang Islam. Hari ini Kashmir telah berpecah seperti saya sebut tadi, dan fokus kita hari ini adalah Jammu Kashmir yang di bawah pemerintahan India. Apa-apa pergolakan politik di sana, Al-Ittisam sebagai sebuah NGO, kita tidak memihak mana-mana pihak, tapi niat kita adalah untuk membantu umat Islam di situ, yang mana sebenarnya seperti saya sebut awal tadi, apa yang mereka lalui adalah lebih kurang sama ataupun menuju ke arah yang sama seperti berlaku di Palestin. Dan kalau kita baca ataupun kita kaji apa disebut sebagai genocide, kita akan tahu bahawa itu yang sedang berlaku di Kashmir secara sistematik. Jammu Kashmir asalnya adalah satu negeri, dia mempunyai ketua menteri, di mana Jammu Kashmir, isu Kashmir sebenarnya adalah
sebenarnya ada kesilapan ataupun disengajakan oleh pihak British. Apabila India Pakistan diberikan kemerdekaan, British tidak menentukan Kashmir ini status dia macam mana. Jadi berlaku pergolakan antara Pakistan dan India dan berpecahlah Kashmir itu menjadi seperti apa yang ada hari ini. Dan Jammu Kashmir negeri yang memilih untuk menyertai India, di mana ketika itu raja dia adalah seorang yang bukan Muslim, walaupun Jammu Kashmir majoriti Muslim, dengan syarat bahawa Jammu Kashmir diberi otonomi dan orang luar yang lahir luar di Jammu Kashmir tidak boleh membeli tanah di Kashmir, dan Kashmir diberi hak untuk mengadakan pilihan raya sendiri dan memilih kerajaan negeri sendiri. Tapi perkara ini telah dibatalkan oleh kerajaan India sekarang ini pada tahun 2019. Daripada hari itu sehingga hari ini, penduduk di situ terus dipinggirkan dan dianiaya setiap hari. Sebenarnya ada sahaja anak-anak muda kita yang ditembak. Cuma bila tak ada liputan, kita menganggap tidak ada pergolakan. Jadi sebab itulah kami di Al-Ittisam Relief Program telah lama cuba masuk ke Kashmir dan membantu seadanya ke atas umat Islam di situ, seperti kita membantu Palestin juga. Sebab itu tahun ini alhamdulillah dengan izin Allah kita telah dapat seorang ataupun dua pertubuhan di situ yang mana mereka bersetuju untuk bekerjasama dengan kami, dan kita akan menjalankan ibadah korban yang pertama di Kashmir, di Jammu Kashmir, insya-Allah. Dan harga seekor biri-biri di Jammu Kashmir adalah RM650 saja. Insya-Allah mampu milik. Saya menyeru pada tuan-tuan perempuan yang menyaksikan Facebook ini, marilah menyertai ibadah korban anjuran Al-Ittisam Relief Program. Insya-Allah ibadah korban kami adalah murah, mudah dan telus. Kenapa kita sebut telus? Tuan-tuan boleh tengok kami melaksanakan ibadah korban di 10 buah negara. Dan 10 buah negara dengan 10 harga yang berbeza. Kenapa 10 harga yang berbeza? Kerana itu adalah harga-harga haiwan di negara masing-masing. Kami tidak letak satu harga semua negara, atau kami tidak letak ambil harga yang paling rendah, tidak. Dan kenapa murah? Tuan-tuan yang tidak mampu untuk menyertai ibadah korban, mungkin tuan-tuan berminat untuk menyertai Malaysia tapi tak mampu, sebahagian mungkin lebih tinggi daripada bajet tuan-tuan. Tuan-tuan boleh menyertai Kashmir RM650. Tak mampu juga ada rendah lagi, Nepal RM275 sebahagian, kambing, Kemboja dan negara-negara lain kita pun ada. Dan kenapa kita sebut mudah? Mudah saja tuan-tuan ingin menyertainya, masuklah ke website kami korban.akikah.al-ittisam. Di situ tuan-tuan boleh isi maklumat dan terus membuat pembayaran di situ, dan pilihlah negara yang tuan-tuan ingin pilih. Dan satu lagi, itu pun tak mampu. Katalah Nepal RM275 saja sebahagian korban, sebahagian kerbau, tapi tak mampu juga. Yalah, sekarang ni pandemik, ramai hilang kerja, ramai tak ada gaji, ramai yang diberhentikan, yang gaji ataupun upah harian memang tak ada upah lah kan bila PKP ini. Maka tuan-tuan ada pilihan satu lagi, dipanggil sedekah korban serendah RM10. Dan duit yang disedekahkan ni RM10, RM20, RM30, apa saja yang tuan-tuan mampu, kita kumpul dan kita beli seekor haiwan. Contoh, kalau cukup seekor lembu, kita beli seekor lembu, kita akan korbankan di Malaysia, kita sembelih. Cuma dagingnya tidak dianggap daging korban, tapi hasrat kita untuk menyampaikan daging segar kepada mereka yang jarang-jarang makan daging tercapai ketika Aidil Adha nanti. Itu sajalah daripada saya, Rafiq Rawi, Ketua Projek untuk Projek Ceria Malaysia, dan salam India serta salam Kashmir. Mudah-mudahan tahun ini tuan-tuan perempuan dimudahkan untuk menyertai ibadah korban yang mana terutamanya tuan-tuan yang tidak pernah tertinggal daripada menyertai ibadah korban setiap tahun, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.